Baik, bertemu kembali dalam Persona SY seperti yang saya katakan awal tadi, Zahira dan juga MJ dan juga Nazif dalam talian ketika ini. Kita ada buat culaan ataupun survey di Instagram berkenaan dengan kenapa anda sebenarnya gagal untuk mengurus duit dengan bijak, dan antara yang dikongsikan oleh penonton-penonton kami dan juga pengikut kami di Instagram Persona SY, kalau kita dapat lihat di Kaca TV, apa jawapan-jawapan yang kami terima adalah berkaitan dengan mereka ini tidak mempunyai didikan daripada kecil. Antaranya mereka memerlukan keperluan, lebih mengutamakan kehendak daripada keperluan. Ini antara jawapan-jawapan yang kita terima. Okey, pengetahuan yang kurang berkenaan dengan pengurusan, mungkin ditinggalkan persoalan. Mungkin dia pun tak tahu dan mereka ingin sedang menonton Persona SY ketika ini. Sebab ini yang antara yang paling saya dapat perhatian adalah sebab nak kelihatan mewah dalam hidup supaya orang rasa hebat dengan kita dan juga ingin berkawan dengan kita sebab kita kaya. Ini satu pemahaman yang perlu kita jelaskan. Macam-macam dan antara lain, ibu bapa tidak mendidik sama yang awal tadi. Yang tidak mempunyai ilmu pengurusan yang baik. Dan juga ini sama gagal untuk membezakan keperluan dan juga kehendak. Masa satu yang kita nak, kita confuse. Kita confuse, ya betul. Ya, dan kemudian high commitment ataupun komitmen yang tinggi dan juga gaji yang tidak seberapa. Namun MJ kata gaji itu bukannya faktor ataupun pengukur untuk menyebabkan seseorang itu tidak menyimpan dan sebagainya. Dan antara lain, dia ni kalau beli barang ketika jualan tak dapat urus dengan bijak, katanya. Urus dengan bijak ke soalan dia kalau beli masa sales? Kita saksikan. Okey, itu saja persoalan yang kita dapat daripada apa yang dikongsikan oleh penonton kami di dalam talian. Dan kalau kita lihat Zahira, kalau kita ingatkan penonton kita dalam Persona SY ni lebih kurang dalam usia 18 ke 40-an. 44 dan tahun. dalam tempoh ini juga dalam usia ini MJ kata adalah paling tinggi yang muflis, 26%. Dan ianya dia bukan paling tinggi, second tinggi. Kalau yang paling tinggi adalah 34-44. 34-44. Jadi memang dalam lingkungan penonton kita jugalah kalau kita ikutkan. Betul. So penonton-penonton ni chances muflis tu tinggi tu. Kalau MJ lihat kepada jawapan yang kami terima berkenaan dengan gagal urus wang. Adakah itu sebab kepada faktor kepada boleh muflis? tak MJ nak bagi punchline sikit? Silakan. Okey. So kejayaan kewangan apabila penentuan kejayaan kewangan adalah berapa banyak yang kita boleh simpan, bukan berapa banyak yang kita boleh cipta. Boleh simpan, bukan berapa banyak kita boleh cipta. Ada orang dia boleh cipta duit yang banyak tapi belum tentu dia boleh simpan. So dia tak berjaya dalam kewangan. Kan? So satu lagi yang MJ nak bagi punchline sikit, banyak yang bagi alasan sebab tak ada ilmu pengurusan kewangan sebab mak ayah tak ajar. Kalau kita dilahirkan miskin, bukan salah kita. Tetapi kalau kita mati miskin, tu salah kita. Betul-betul punchline itu. Menusuk terus. Jadinya di sini, takkanlah kita nak mati dalam keadaan miskin sebab Islam pun galakkan kita untuk kaya. Right? Berbalik kepada situasi lah. Kalau kita tengok MJ tak boleh menjawab secara general disebab kita kena memerhati kepada keadaan pandemik COVID-19 ni. Bagaimana keadaan kewangan rakyat Malaysia terutamanya yang berada di dalam lingkungan umur yang sebenarnya sekarang ni ramai yang bekerja dan ramai yang menganggur, diberhentikan kerja. So apa pesanan MJ di sini adalah kita ni as a Muslim lah, satu perkara yang MJ nak sangat berpesan adalah kita redakan dulu. Redakan dengan situasi krisis ni. Redakan dengan pandemik COVID-19 ni. Sebab apa-apa pun yang berlaku memang Allah yang bagi kita ujian dan cabaran ni. Tapi kalau kita gelabah, kita tak reda dulu, susah untuk kita bertindak. Kan? Dan syukur dan sabar. Sebab kalau dia tak reda, susah dia nak syukur, susah nak dia dapat kesabaran. Sebab nak mengurus kewangan ni bukan perkara yang overnight. Tak boleh pagi ni belajar ilmu kewangan, petang dah urus dah. Tak. So jadi ini memerlukan masa dan kesabaran. So jadinya di sini apa yang MJ nak masing-masing mengambil tindakan adalah kita perhatikan bila kita dah reda syukur sabar tadi, kita perhatikan takkanlah kerajaan nak biarkan kita sahaja. Kerajaan bertindak untuk membantu rakyat sebab dia melibatkan ekonomi Malaysia, betul tak? So jadinya kita nak kena perhatikan apa yang kerajaan bantu kita. So kita tengok solusi, kita pandang kepada solusi. So MJ ada minta tadi display satu slide MJ supaya lebih mudah faham. Sebab dia berkaitan dengan calculation sedikit supaya nampak apa yang MJ nak cuba sampaikan dekat sini. Boleh tak izinkan MJ ni? MJ tak nampak. Nak kena tengok dekat phone. Inilah antara yang antara solusi yang MJ dah buat ni ketika waktu 18 Mac. Maksudnya MJ dah buat slide ni dan MJ update pagi tadi due to nak matchkan dengan situasi sekarang ni lah. Inilah formula yang digunakan untuk pandemik ini sendiri. Yes. So tindakan yang perlu diambil antaranya adalah
lestari. Okay, kita kan sebelum ni mungkin ada yang mencarum KWSP dan dia ada simpanan dalam KWSP akaun 1 dan akaun 2 dan kerajaan allow untuk kita withdraw untuk 12 bulan. So kita sebenarnya nak menenangkan diri kita dulu ni yang dalam keadaan gelabah ni, kita kadang-kadang sebenarnya ada solusi tu tetapi sebab kita gelabah. Dah panik. So kita dah panik sangat, so kita nak kena breathing dulu. So kita tengok apa kerajaan boleh bantu, iaitu withdrawal. Kalau suami dengan isteri keluarkan daripada akaun 2 500 at least kita punya kos sara hidup untuk keperluan kita. Makan kita tu boleh kita ambil daripada KWSP akaun 2. Ada yang juga cakap, MJ, nanti kalau saya keluarkan nanti duit bersara saya kurang. So kita kena selesaikan yang akan datang ke kita kena selesaikan yang sekarang dulu. Yang sekarang. So kita kena selesaikan sekarang dulu. Itu yang MJ nampak. So lagi apa yang kita boleh dapat adalah kalau dulu kita dapat bantuan prihatin BPN 1, now government bantu kita untuk BPN 2. BPN 2 tu kita akan dapat untuk golongan B40 dan M40, T20 sorry tak ada. Okey, B40 dengan M40 ada bantuan. Kalau MJ buat case study ni adalah untuk M40 lebih kurang RM1,000 yang akan diberi pada bulan 10, bulan 10 hujung bulan ni RM700 dan RM300 yang akan diberi pada bulan 1. Mungkin sedikit sebanyak boleh membantu. Tadi dah selesai kos sara hidup, ini kita dapat lagi bantuan BPN. Dan apa yang MJ boleh kongsikan di sini, langkah-langkah yang you all boleh atur adalah contoh pengeluaran untuk bayaran pinjaman rumah daripada akaun 2. So kita ada yang nampak semua duit dalam KWSP kita keluarkan, tetapi kita selesaikan untuk jaga emosi kita, kewangan kita waktu sekarang. Lepas tu kita bangkit balik. Untuk kita bangkit tu macam mana kita nak ubah kewangan kita ke arah yang lebih baik setelah kita ni reda daripada emosi panik tu. Okay. Itu penting. Tapi dengan Nazrif juga kan bila menguruskan keuangan dalam Islam ni, keuangan Islam ini sendiri kan, satu keluarga perlu mempunyai satu pengurus keuangan. Pada pandangan Nazrif sendiri, adakah sepatutnya orang di dalam keluarga itu antara suami isteri itu ataupun sepatutnya kita mempunyai perancang keuangan daripada orang luar sendiri? Okey, saya sebagai perancang kewangan profesional. Okey, bila saya bekerjasama dengan klien saya akan pastikan klien saya ni ada capai 3 objektif. Yang pertama, klien saya akan tahu dekat mana kekuatan dan kelemahan financial diorang. Yang kedua, saya akan bantu diorang untuk tingkatkan aset dan kurangkan liability. Kebanyakan orang, aset dia tak banyak tapi liability dia yang banyak. Jadi saya tolong diorang untuk tingkatkan aset, kurangkan liability. Dan yang ketiga, saya akan bantu diorang untuk elakkan aset diorang dari jadi aset mati. Kita dah bekerja susah payah, kita buat bisnes, tak tidur siang malam, bina aset tapi tiba-tiba aset tu jadi aset mati. Sebab tu saya kena tolong ramai orang Islam terutamanya untuk manage diorang punya aset supaya aset tu nanti kalaulah sekiranya diorang meninggal dunia ataupun sesuatu terjadi, aset tu boleh bantu keluarga diorang. Okey, menjawab persoalan sama ada dalam family sendiri ataupun orang luar, tak kisah, asalkan orang yang kita lantik sebagai perancang kewangan keluarga kita adalah orang yang kita percayai dan make sure orang yang kita lantik sebagai perancang kewangan kita ni adalah seorang yang amanah, jujur dan committed. Sebab dia nak rancang kita punya kewangan ni. Kewangan ni something yang very personal and very sensitive. Kita tak boleh cari financial planner yang kita dah bagi tahu everything, kita boleh bagi cerita kat orang lain. Kita tak nak financial planner. Dan cari financial planner yang very committed. Maksudnya, once they engage dengan you, dia akan jaga you daripada sekarang sampailah you meninggal dunia. Maksudnya daripada you single, sampai you kahwin, sampai you ada anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, sampai you bersara, sampai you meninggal, dia jaga financial you. Cari somebody orang yang boleh treat you macam tu. Tak kisah family ataupun orang luar. Jadi dia profesional dan ada kekuatan tu. Nazrif, kalau kita kongsikan tadi berkenaan dengan nak nampak mewah sebab orang kawan kita dah nampak kaya, itu ke masalah yang sering berlaku yang Nazrif kalau jumpa orang ramai klien misalnya, itu ke masalah yang sering berlaku? Okey, masalah yang nak nampak mewah dekat social media ni, zaman social media ni kan. Kebanyakan netizen ni dipengaruhi oleh wayang-wayang indah di social media. Dekat TikTok, dekat Instagram, dekat Facebook, orang duk tayang kemewahan. Sebab tu ramai orang Melayu senang kena tipu. Kan? Orang Melayu senang kena tipu sebab
selalu tertipu dengan kemewahan yang selalu ditonjolkan di social media. Saya nak bagi tahu, orang yang tayang kemewahan dekat social media tu tak semestinya dia mewah, tak semestinya dia senang. Kadang-kadang dia orang nak buat konten je, kan? Apa waking up like this dekat hotel mewah. Mungkin hotel tu orang belanja, kita pun tak tahu, ataupun tak kisahlah. Bila nampak orang tu mewah dekat social media, tak semestinya dia mewah. Jadi tolonglah hidup ukur baju di badan sendiri, ikut keperluan kita, jangan terlalu terikut-ikut. Lepas tu ada yang macam orang tu buat macam tu, kita pun nak buat juga tapi kita tak mampu. Jadi kena ikut kemampuan sendirilah. Jangan terlalu terpengaruh sangat dengan social media tu, sebab apa yang ditayangkan di social media tak sama dengan realiti. Baik, terima kasih Nazri. Betul lah, ukur baju di badan sendiri, janganlah ukur baju kat badan orang lain pula, memang tak sama lah cerita Kalau dia. badan Hafiz nak ukur kat badan saya, lain jadinya. Baik. Kalau MJ sikit, kalau kita bagi rumusan secara ringkasnya berkenaan dengan ini, apa satu perkataan yang secara ringkasnya untuk kita pesan kepada orang ramai supaya bijak urus duit ni? Bijak urus duit. So, apa yang MJ nampak kenapa rakyat Malaysia ni berlaku masalah result 75% tadi kan. So, matlamat kewangan tu tak ada, Hafiz. Kalau kita tanya apa matlamat kewangan tahun 2020, ramai yang tak boleh nak jawab. Apa matlamat kewangan untuk 10 tahun akan datang. So, MJ dalam proses untuk budayakan rakyat Malaysia, kalau perkataan bersara bukan umur 55. Sebab dengan formula, strategi dan teknik yang betul, kita boleh bersara sebenarnya ambil masa 10 tahun je. Daripada tempoh awal kita bekerja tu. Habis belajar 24, umur 34 boleh bersara dah, Hafiz. Wow. So sebab it's all about programming tentang pengurusan kewangan, kita tidak diprogramkan dengan teknik yang betul, strategi yang betul, formula yang betul. Rupanya nak bersara ni tak lama pun. Kalau kita betul-betul urus kewangan kita, kita boleh kawal emosi dan kita tahu strategi, kita boleh bersara sebenarnya. So lack on matlamat kewangan. Yep. So matlamat kewangan tu kena ada. Baik, terima kasih sekali lagi kepada MJ dan juga Nazif di talian ketika ini. Kalau anda dapat lihat sekali lagi, Nazif mungkin boleh lambai kepada penonton kita sebab ramai juga mengharap Nazif ni datang ke studio. Nazif, ya. Tapi itulah tidak saya dapat pun lah. harap. InsyaAllah. Next. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Nazrif dan juga MJ berkenaan dengan perkongsian dengan pengurusan duit dengan bijak. Dan penting untuk kita, Zahira dan juga semua penonton kita di studio. Baik, jadi saya rasa anda mungkin boleh set balik pemikiran kita berkenaan dengan duit ni, dan kita berehat dulu seketika. Kembali selepas ini untuk bersama dengan Atira Samsudin dengan Jamu Jelita. Kembali selepas ini.